Jin, dia suruh jin buat kerja, dia duduk atas bangku, dia pegang tongkat, jin duk ingat, dia duk tengok dia buat kerja. Rupanya Sulaiman sudah wafat. Demikian kontrol yang ada kepada dua-dua beranak. Nabi SAW kata, ammas natani, adapun dua benda yang mereka minta ni, kuasa dan kerajaan, faqad u'tiyahuma, sesungguhnya Tuhan bagi dah kepada mereka dua. Wa arju ay yakuna qad u'tiyat thalithah. Nabi Muhammad kata, aku harap yang ketiga itu Tuhan bagi juga kepada dua beranak. Apa dia? Hajat mereka. Siapa-siapa juga yang berkesempatan, yang ada rezeki, yang boleh pijak bumi Baitul Maqdis, kalau dia pergi ke sana dengan niat nak semayang dalam Masjidil Aqsa, bersihkan dia daripada dosa, jadikan dia seperti orang yang baru lahir daripada perut ibu. Nabi kata, aku harap hak ni pun Tuhan bagi. Hadis itu hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Baitul Maqdis yang ayah kita nak baca saat lagi ni, satu tempat yang sangat istimewa. Pasal apa? Pasal dia kiblat pertama orang Islam. Tapi hadis-hadis yang menceritakan tentang Baitul Maqdis ini bercampur baur. Ada yang sahih, ada yang dhaif, dan ada yang maudhu', ada yang mungkar, yang riwayatnya mungkar. Dan sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Daud radhiyallahu anhu, kata dia, an Maimunah maula an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'tuhu fasallu fihi. Wa kanat al-bilad idh-dhaka harban, fa in lam ta'tuhu wa tusallu fihi fab'athu bi sayf yusraju fi khanadili, atau kama qala, hadis riwayat Abu Daud, tetapi hadis itu dhaif. Hadis dhaif maksudnya apa? Maksudnya hadis boleh diguna untuk amalan, tidak boleh diguna untuk berhujah. Dalam hadis ni riwayat daripada Maimunah, dia adalah bekas hamba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah ni kata, satu hari aku tanya Nabi, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Maimunah ni dia bekas hamba Nabi. Satu hari dia kata, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis, bagilah satu fatwa kepada kami berkaitan dengan Baitul Maqdis. Di hadis ni berlaku di mana? Di Madinah. Baitul Maqdis ni jauh daripada Madinah pada perkiraan orang dulu. Pada perkiraan nak pergi naik unta, naik kuda, jauh tempat dia. Jadi ramai orang simpan niat dalam hati, teringin nak pergi ke Baitul Maqdis. Maka di antaranya ialah Maimunah. Maimunah bekas hamba Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, cerita something tentang Baitul Maqdis. Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, Nabi kata, u'tuhu fasallu fihi. Nabi kata, cerita dia lah boleh, cubalah untuk mendatangi Baitul Maqdis. Nabi cut short the story. Nabi tak cerita panjang lebar apa ada di Baitul Maqdis. Hang pilah ke sana, bila hang sampai sana hang boleh tengok makam segala anbiya, segala nabi-nabi yang dulu. Kalau hang pergi sana hang boleh tengok tempat Mi'raj aku dulu, semasa aku Isra' dan Mi'raj. Di sana ada semua
peninggalan, sejarah dan tempat-tempat yang menceritakan tentang Mi'raj Nabi. Nabi tak cerita dekat Maimunah ni, kata pilah sana sebab di sana ada makam Nabi Daud, sebab di sana ada makam Maryam, mak Nabi Allah Isa alaihi salam, sebab di sana ada makam Imran, bapa kepada Maryam, Tok Wan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Pilah sana kalau nak tengok kerusi yang biasa diduduki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Pilah ke Baitul Laham, tengok tempat lahir Nabi Allah Isa alaihi salam. Pilah sampai ke Hebron, sampai ke mana, tengok di sana ada makam Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Pilah tengok makam Nabi-Nabi, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Yunus, semua ada di sana. Nabi tak cerita yang tu, cuma Nabi kata kepada Maimunah, u'tuhu. Nabi kata cubalah sedaya upaya sampai ke sana, cubalah untuk mendatangi Baitul Maqdis itu. Fasallu fihi. Nabi kata, dan bila dah sampai, jangan lepaskan peluang sembahyang di Masjidil Aqsa. Wa kanat al-bilad idzaka harban. Nabi kata adalah negeri itu, Baitul Maqdis itu, esok ni akan jadi perang di sana. Nabi kata 1400 tahun dulu. Nabi kata pergilah ke sana, tapi ingat satu hari Baitul Maqdis ini akan berlaku harban, akan berlaku perang besar di sana. Fa illam ta'tuhu wa tusallu fihi. Nabi kata kalau hang tak berpeluang untuk datang ke Baitul Maqdis, kalau hang tak direzekikan Allah untuk sampai di Baitul Maqdis dan sembahyang di situ, fab'athu bi zaitin yusraju fihi qanadilih. Nabi kata bagilah apa-apa duit untuk orang yang pi beli zait, beli minyak untuk nak menyalakan pelita-pelita, untuk nak menerangi Masjidil Aqsa itu. Nabi kata kalau boleh kita mau simpan satu niat nak pergi. Kalau tak boleh, tak ada rezeki, tak ada peluang, dah cuba dah nak pergi, sampai dah di Jordan, tiba-tiba apa hal kejadi di sana, mereka tutup pintu masuk, tak bagi masuk, makna tidak ada rezeki untuk nak masuk. Nabi kata tak apa, tengok siapa yang boleh masuk, kita bagi duit belanja untuk mereka beli minyak nak menerangi Masjidil Aqsa itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis dhaif, tetapi dia adalah hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah cerita tentang Baitul Maqdis, tentang Masjidil Aqsa, yang merupakan satu tempat yang menjadi perhatian, yang menjadi fokus, yang Nabi SAW menganjurkan sangat-sangat supaya umat dia sampai sekali, walaupun sekali dalam umur hidup, sampai di sana, kerana dia adalah tempat suci yang disucikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Muka surat 215. Muka surat 215. Kita masih lagi di dalam tafsir surah Al-Ma'idah. Tafsir surah Al-Ma'idah. Dia tulis di sana perkataan Yahudi, Nasara, kami anak Allah. Cerita dia. Orang Yahudi dan orang Nasrani, dia klaim, dia mendakwa, kata dia anak Allah. Bahkan dia lah yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahud wan nasara. Telah berkata orang Yahudi dan orang Nasara, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami anak Allah dan kami kekasihnya. Ini. Itu sebab mereka ni arrogant. Sebab orang Yahudi dengan orang Nasara ni, mereka ni arrogant, mereka angkuh,
Mereka sombong. Pasal apa? Sejak daripada dulu-dulu mereka kata mereka adalah makhluk kesayangan Allah. Mereka kata Allah sayang mereka lebih pada semua orang. Nyawa mereka sahaja yang ada harga. Lain daripada mereka, nyawa tidak ada harga. Ini penyakit dia. Dan ini disebut Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Firman Allah, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum." Kata olehmu wahai Muhammad kepada Yahudi dan Nasara ini, maka kerana apa mengazab Allah akan kamu dengan segala dosa kamu? Allah suruh Nabi Muhammad pergi bercakap dekat Yahudi dan Nasara ni. Kalau betul kata Allah sayang hampa, hampa ni ahibba'ullah, hampa ni kekasih buah hati Allah. Pasal apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala azab hampa di hari akhirat esok? Kalau sekiranya hampa buat dosa. Jika sebenarnya perkataan kamu itu, iaitu kamu itu anak Allah dan kekasihnya, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab kamu? Kerana bahawasanya bapa tidak akan mengazab anak. Logiknya begitu. Kita kalau sayang dekat satu orang, kita tak akan buat dia susah. Kalau kita sayang anak kita, kita sanggup jadi galang ganti. Kita tak mau anak kita susah. Berapa ramai daripada kita hari ini Allah takdirkan dapat anak sakit. Kita boleh bangkit pukul 3, pukul 4, pukul 5 pagi, boleh semayang, boleh minta kepada Allah, minta ya Allah, mintalah sakit anak tu mai ke kita. Kita boleh bangkit, boleh bermunajat, boleh mengadu, boleh merayu, boleh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya anak kita, hak kita sayang ni tak usah sakit, biar sakit tu mai ke kita. Itu makna dia sayang. Bagaimana Yahudi dan Nasara kata mereka ni anak Allah dan Allah sayang mereka, tengok-tengok hari akhirat esok mereka nak kena masuk neraka. Pasal apa? Kalau betul mereka ni anak Allah, mereka ni kesayangan Allah, sudah tentu Allah tidak akan azab mereka. Pasal apa? Pasal logiknya, satu bapa, satu mak yang sayang anak, dia tak akan biarkan anak-anak dia sakit, dia tak akan biarkan anak-anak dia susah. Contoh mak pak ada tanah sebidang, boleh jual tanah tu. Pasal apa? Nak jadikan duit, nak bagi anak beli kereta. Satu mak, satu ayah sanggup bergadai bergolok, sanggup letak nyawa sebagai cagaran semata-mata kerana tak mau tengok anak susah. Tu sayang. Jika sebenarnya perkataan kamu, iaitu kamu itu anak Allah, pasti Allah tidak akan azab kamu, kerana bapa tidak akan mengazab anak dan tidak mengazab kekasih akan kekasihnya. Tentu tengok cerita Romeo dan Juliet. Apa jadi? Pasal sayang. Kerana sayang, tengok girlfriend mati, boyfriend ambil racun telan sama. Pasal apa? Pasal dia tidak boleh menanggung derita melihat orang yang dia kasihi meninggal dunia. Itu sayang yang ekstrim. Maka kamu dusta pada kata kamu bahawa kamu anak Allah dan kamu kekasih Allah. Allah suruh Nabi Muhammad pergi kata dekat Yahudi dan Nasrani ini apa bohong. Kalau betul hampa anak Allah, betul hampa ni kekasih buah hati Allah, apa tak akan kena sentuh pun dengan api neraka esok. Firman Allah, bal antum basyarun mimman khalaq. Akan tetapi kamu, yakni Yahudi dan Nasara itu adalah manusia daripada jumlah makhluk yang kena jadi. Bahkan yang sebenarnya apa dia? Baik Yahudi, baik Nasrani, sama macam manusia lain aja. Tak ada istimewa tak mana pun. Atas nama kamu ini Yahudi, atas nama kamu ini Nasrani, kamu nak mulia? Dah. Yang mulia ni apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Hak orang takwa tu orang yang mulia di sisi Allah.
Yang mulia itu bukan Nasrani, yang mulia itu bukan Yahudi, yang mulia itu bukan manusia berketurunan bangsawan, yang mulia itu bukan orang kaya, yang mulia itu bukan orang berpangkat, tetapi yang mulia itu ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kamu ini, hukum kamu itu sama seperti orang lain. Yang ini sama seperti mana orang yang ada ramai-ramai, kalau kamu buat baik kamu dapat pahala, dan kalau kamu buat jahat kamu dapat dosa dan neraka. Firman Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Mengampun Allah bagi mereka yang dikehendaki ampun, dan mengazab Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang dikehendaki azab. Sama aja. Siapa buat baik dan dia ikhlas di dalam buat baik itu, dia dapat pahala. Pahala ganjarannya syurga. Siapa yang di atas dunia buat jahat, jahat itu mengundang dosa, dosa ke neraka. Begitu aja. Dan tiada i'tiraf atasnya lagi. Tidak ada objection, tidak ada bantahan atas fakta ini. Siapa baik, siapa buat amal soleh, siapa yang ikhlas dalam amalan, dapat pahala, dapat syurga. Tak ada siapa boleh objek, boleh bantah benda tu. Dan siapa yang buat jahat, maka dia dapat dosa, banyak dosa, tempatnya di neraka. Tidak ada bantahan terhadap fakta itu. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilaihil masir. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata milik 7 lapis langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala bagi dalam Quran, apa juga benda yang ada di atas muka bumi ni Allah punya. Dan barang yang ada di antara keduanya, antara langit dengan bumi, apa ada ke tengah ni, udara, semua Allah punya. Allah boleh bagi pada siapa dia mau, Allah boleh stop pada siapa yang dia mau. Dan kepada Allah jua tempat kembali kamu semua, membalas Allah akan amalan baik dan amalan jahat. Bila kita balik pergi ke sana, balasan dia seperti yang dijanjikan Allah. Orang buat baik, Allah balas dengan syurga dan nikmat-nikmatnya. Orang yang buat jahat, Allah balas dengan neraka dan segala azabnya. Dia masuk satu tajuk kecil, dia kata zaman fatrah. Zaman fatrah. Fatrah ni bahasa Arab, tuan-tuan. Maksud dia apa fatrah ni? Fatrah ni maksud dia time. Fatrah ni maksudnya interval antara satu zaman dengan satu zaman. Dia ada satu masa interval, itu dia panggil fatrah. Ataupun makna khusus dia nak cerita apa dia, zaman fatrah ini ialah daripada satu nabi nak mai satu nabi yang lain. Di antara itu zaman lompang, zaman tidak ada nabi, zaman tidak ada risalah, zaman ajaran nabi hak terdahulu sudah pupus, sudah hilang. Antara Nabi Allah Isa alaihi salam nak mai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 600 am. Nak ada tak? Ada setengah ulama tafsir kata 560 lebih tahun, 569 tahun. Maknanya break masa di antara Nabi Allah Isa alaihi salam, Allah angkat naik ke langit, nak mai ke muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 600 tahun. Dalam tempoh masa itu dia panggil masa fatrah, masa terputus. Tidak ada nabi, tidak ada wahyu baru, dan ajaran nabi yang sebelum itu pupus, dia hilang. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, zaman itu tidak ada risalah, tidak ada nabi. Maka jumhur ulama kata barang siapa yang ditakdirkan hidup pada masa fatrah itu, walaupun mereka sembah berhala, mereka tidak akan dihukum masuk neraka. Di sinilah yang jadi rayu rendah itu kan. Tuan tengok lah zaman lah semua orang buka internet, tengok duk baca cerita, jadi isu rayu rendah hari itu ni. Apabila ada beberapa orang figure agama bagi tahu
Dia baca hadis Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Kata Nabi SAW sebut, Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Bapa saya dengan bapa kamu di neraka. Kan hadis Muslim. Satu sahabat mai jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aina abi? Dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, bapa saya dah mati dah, di mana dia lari? Nabi kata, abu kafirna. Faham masuk neraka. Menangis dia, sedih dia, dia pun pusing nak pergi. Nabi panggil balik. Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Nabi kata, bukan bapa hang saja, bapa aku pun di neraka. Satu ustaz, satu figure agama baca hadis ni dan dia beritahu, dia kata, tuan-tuan, dia kata bapa Nabi pun di neraka. Lepas tu ada pula pergi sentai dia. Trend dalam Malaysia hari ni, suka hang nak berjatuh aku nak berjatuh hang. Tunggu bagi kau ni tersepak kapet nak jatuh, bukan pergi tolong angkat, pergi bubuh tapak hati atas tepuk dia. Nak macam tu punya doa dah. Kesian lah tuan-tuan, kita kekurangan da'i, kita kekurangan doa, kita kekurangan tenaga pendakwah. Pasal apa yang kita pergi ambil sikap duk tanya hang aku buat apa? Tafsiran itu, soal tafsiran bukan dia kata, ada kumpulan yang berpendapat itu, dan pendapat itu didokong oleh tokoh-tokoh besar. Kita kena belajar menghormati pendapat orang walaupun kita tidak setuju dengan pendapat itu. Sama dengan kalimah kan, nak belajar di kalimah Allah, sama. Dia berdekat-dekat berhujah mengatakan boleh orang Kristian pakai kalimah Allah. Orang Kristian pun tak gaduh, kita tolong cakap, pertahankan mereka. Pakai tu dia jadi macam. Golongan yang kata boleh, dia bagi hujah dia. Golongan yang kata tak boleh, dia bagi kebimbangan dia. Siapa pun tak nafikan ayat Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Hang ditanya orang kafir ni, siapa buat langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Nescaya depa jawab Allah buat. Kita pergi guna yang tu nak abang kata Allah sendiri kata kafir boleh pakai Allah sebagai nama Tuhan dia. Duk berhujah macam tu. Pihak yang satu lagi bukan tak tahu ayat tu, tahu juga ayat tu, tetapi kebimbangan kalau sekiranya benda tu dibenarkan. Kebimbangan. Kalau dibenarkan dan benda tu digunakan itu masuk dalam rumah ibadat mereka, dia bubuh nama Allah sebelah patung, sebelah berhala yang dia sembah, kita pula tengok kebimbangan itu. Maka golongan yang tak setuju ni bimbang, bukan tak faham ayat Quran tu, bimbang. Jadi dua-dua ada hujah dia. Lagi baik apa kita diam sudah, biar pihak undang-undang jalan benda ni, apa keputusan orang yang terlibat tu tangguh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya ada naik ketak dada bila duk tengok hujah dua-dua pihak ni, ketak dada, saya menyawa tak lepas. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolonglah. Hari ini keluar pula satu YouTube di Indonesia, keluar YouTube dalam Facebook tu sebar. Mereka punya tempat-tempat pengajian Kristian, mereka belajar Bible dalam bahasa Arab. Biasalah Bible bahasa Arab di negeri Arab, Bible bahasa Arab. Tapi ini cerita di Indonesia, hak bercakap Melayu ni, hak bercakap Indonesia ni pun belajar Bible dalam bahasa Arab, dan Bible itu dibaca berlagu seperti mana membaca Quran bertaranum. Nampak? Mereka nak buat benda tu bagi ada similarity, nak bagi nampak persamaan, nak bagi confuse. Kita boleh bercakap kita kuat, anak-anak kita ada kalang kabut, ada merata lorong ni, kuat ke mereka ni? Kebimbangan tu yang cuba nak disuara oleh satu pihak. Kebimbangan, bimbang. Kalau mereka nak sebut, tapi jangan sampai ke tahap nak bubuh dalam rumah ibadah, jangan sampai ke tahap nak masuk dalam buku-buku yang diedarkan, jangan sampai ke tahap tu. Takat dia nak sebut-sebutlah. Dia kata Alhamdulillah, dia nak sebut, tak salah. Dia nak kata Allah turunkan hujan, tak apa, tak salah. Tapi kalau dia nak print masuk dalam buku, dia nak bubuh kalimah tu gantung di tokong dia, kita tak boleh tengok benda tu.
Itu kalimah suci kita. Di sana ada satu garis yang membezakan, yang garis itu sangat halus. Golongan yang gelut nak bagi dengan golongan yang tak mau bagi ni, dia ada satu garis pemisah yang sangat halus. Jangan kita terpedaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi isu zaman fatrah ni pun riuh hari tu ni. Sampai pihak yang nak hantar ustaz yang dibaca hadis yang kata inna abi wa abaka finnar tu, sampai kata murtad dekat ustaz yang dibaca hadis. Masya Allah. Jangan over. Jangan terlalu emosional dalam bercakap apa isu sekalipun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Quran, dalam surah Al-Isra ayat 15, Tuhan sebut, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Allah sebut dalam ayat itu, dan tidaklah kami akan mengazab mereka yang duduk dalam zaman fatrah itu sehinggalah kami hantar satu rasul kepada mereka. Kalau ditakdirkan mereka ni hidup pada satu zaman yang tak sampai dakwah dekat mereka, tidak ada rasul, tidak ada nabi, tidak ada orang menyampaikan risalah tauhid kepada mereka. Tuhan bagi satu ayat general. Tuhan kata apa? Wa ma kunna mu'adzibin, dan tidaklah kami akan mengazab mereka ini yang Islam tak sampai ke cuping telinga dia. Kami tidak akan azab mereka ini hatta nab'atha rasulah, sehinggalah ada utusan kami sampai bagi tahu Islam dekat dia. Kita hari tak boleh nak guna ayat ni nak selamat dari kita, tak boleh. Pasal apa? Pasal kita duduk dalam satu keadaan yang dakwah sampai kat kita. Kalau tak sampai itu pasal kita tak mau. Itu keadaan lain. Kita duduk di rumah, kita pergi pejabat, kita duduk di rumah, kita pergi pejabat, ada masa kita pergi ke kelab, main golf dengan kawan-kawan dan sebagainya, tiba-tiba kita tak beriman sungguh-sungguh dengan Allah, di hari akhirat esok nak buat excuse, nak kata dekat Tuhan, ya Allah, saya tidak pernah dengar tentang Quran, saya tidak pernah dengar tentang hadis. Tuhan kata, hang duduk di mana? Saya duduk Minden. Minden dengar. Yang tak dengar tu pasal tak mau dengar. Itu pasal tak mau dengar, pasal tak mau main pijak masjid, pasal tak mau nak dengar, pasal tak mau nak beli buku agama, pasal tak mau dengar ceramah agama, pasal tak mau ambil tahu pasal agama. Itu lain. Ayat ni kata apa? Golongan yang ditakdirkan Allah tercampak duduk di satu tempat yang cukup remote, satu tempat yang isolated, satu tempat yang langsung tak sampai Islam dekat. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu. Mungkin ada orang sakai yang duduk dalam apa, tak pernah sampai dekat mereka. Mereka tak ada televisyen, tak ada radio, tak ada pendakwah sampai dah. Mungkin kalau ada, maka mereka ini masuk dalam kumpulan tidak akan diazab kerana tidak sampai rasul yang menyampaikan Islam kepada mereka. Tapi kebanyakan yang ada di dunia hari ini Islam sampai, cuma tak mau terima. Itu lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebuah hadis riwayat daripada Salman radhiyallahu anhu. Nabi kata, fatratun baina Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 sanah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, zaman fatrah di antara Isa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah 600 sanah, 600 tahun. Siapa yang hidup pada zaman tu, mereka dianggap sebagai hidup di dalam zaman fatrah. Nabi SAW dibangkitkan ketika orang Arab dah hancur lebur. Risalah yang dibawa oleh Nabi Allah Isa AS pun tak ada. Ada pun sikit-sikit macam Warqah bin Naufal masih lagi menjadi ahli kitab yang berpegang kepada kitab samawi. Tapi majoriti ada ni dah tak tahu apa pasal agama ni, tak tahu apa. Nabi dibangkitkan dalam keadaan
agama yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihissalam pun dah diselewengkan. Dia dah tak pure dah. Macam mana Injil yang Allah buat turun dah pindaan dan cukup teruk sampai dah jadi satu ajaran lain dah. Islam ni dia pantang sangat dengan orang duk reka agama ni. Islam pantang sangat. Pasal apa? Pasal kita start buka pintu untuk mereka hal agama, dia akan pergi lagi teruk. Tak boleh. Islam ini satu agama samawi yang Allah buat turun main. Dia kena ikut macam mana Allah buat turun, macam mana Nabi ajak kat kita. Kalau kita buka sikit ruang untuk tokok tambah, dia akan pergi lagi, dia akan pergi lagi, dia akan pergi lagi. Akhirnya Islam yang betul itu dah tak tahu pergi ke mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi dibangkitkan dalam keadaan sembah berhala, sembah api, sembah salib dan sebagainya, bermaharajalela. Nabi Isa tidak pernah suruh orang sembah salib. Tiba-tiba Nasara jadikan salib itu sebagai satu bahan suci dia. Itu sudah jauh menyimpang daripada ajaran Injil. Jauh dah. Nabi Allah Isa alaihissalam tidak pernah habaq kepada orang-orang yang ikut dia. Kata dia anak Tuhan, dia tak pernah habaq pun. Tiba-tiba orang yang ikut dia pergi kata dia anak Tuhan. Menunjuk kata ajaran Injil sudah menyimpang jauh daripada hak sebenar. Nabi Muhammad SAW dibangkitkan dalam keadaan yang macam tu. Ada minoriti, kecil sangat bilangan orang yang duk pegang lagi ajaran Injil sebenar. Kalau ada ramai-ramai ni, dia pun tak tahu apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka ayat yang akan datang ni dia nak cerita tentang zaman fatrah. Firman Allah, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Wahai segala ahli kitab, sungguh telah datang akan kamu oleh rasul kami, iaitu Nabi Muhammad SAW, menyata ia bagi kamu akan segala syariat agama akhir zaman fatrah itu, yakni pada masa putus daripada segala rasul. Allah berkata dalam ayat ni apa dia? Telah mai kepada hamba Nabi Muhammad SAW nak bawa hampa semua ni balik kepada agama tauhid Allah Subhanahu wa taala. Selepas 600 tahun kehilangan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mai Nabi Muhammad nak tunjuk balik jalan betul. Kerana tiada antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa itu rasul. Antara Nabi Muhammad dan antara Nabi Isa nak bagi Nabi Muhammad tidak ada nabi. 600 tahun tu betul-betul tak ada nabi. Ibarat kalau kita nak kata masjid ni, masjid dah 20 tahun dah tak pernah buat kelas mengaji dengan ceramah. 20 tahun tak pernah buat. Habis masjid dia buat apa? Masjid dia buat sembahyang waktu. Masjid dia buat sembahyang waktu. Sembahyang waktu apa? Sembahyang waktu rajin. Dia main waktu tak rajin, ikut imam pun tak main, antum siap pun tak main buka pintu, hak siapa main 2-3 gerak sembahyang tepi kolam. Tak pernah buat. 20 tahun masjid ni terkenal sebagai masjid yang tak ada program. Ibarat dia, tapi itu dia tak panggil masjid fatrah. Dia tak panggil masjid fatrah. Yang kata zaman fatrah ni, zaman tak reti apa. Tak tahu tentang agama. Yang mereka tahu ikut-ikut. Nampak dia ni macam boleh percaya sikit, dia buat lagu mana, kita ikut dia. Tak tahu pun apa yang mereka buat. Begitu keadaan masa Nabi SAW dihantar sebagai Nabi akhir zaman. Masa yang demikian itu berlanjutan selama 569 tahun. Ini satu riwayat. Dalam hadis Bukhari tadi dia kata situ mi'ati sanah, 600 tahun. Ada satu riwayat kata 569 tahun. Firman Allah, an taqulu ma ja'ana min bashir wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir.
bahawa janganlah kamu kata, yakni ketika diazab kamu pada hari kiamat esok, tiada datang akan kami rasul yang menyukai kami dan menakuti kami. Maka sungguh telah datang akan kamu oleh rasul menyuka dan menakuti kamu. Siapa yang mengikut maka mendapat syurga, dan siapa yang bantah mendapat neraka. Maka tiada uzur bagi kamu pada ketika itu yang dapat melepas kamu daripada azab Allah. Tujuan Allah hantar main Nabi ni apa dia? Supaya kita tak jadikan itu sebagai satu excuse depan Tuhan. Jadi alasan depan Tuhan. Saya tak tahu, saya tak pernah jumpa Nabi. Oh, Nabi tak pernah jumpa. Hang hidup tahun berapa? Saya tahun 2013. Tak ada, saya tak pernah jumpa Nabi. Sebelah rumah ada Haji Muhammad. Bukan Nabi Muhammad, dia Haji Muhammad. Saya tak tahu Nabi Muhammad ni, saya tak tahu. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Betul, kita tak pernah jumpa Nabi Muhammad, tapi ada main di masjid, ada baca tafsir, ada baca hadis, ada mengajar agama. Mereka ni orang yang reti tentang agama. Mereka adalah pewaris para nabi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka tidak ada excuse, tidak ada alasan untuk kita depan Tuhan esok kata saya tak pernah jumpa Nabi, jadi kalau saya tak buat apa yang agama suruh, jangan kata saya salah. Tak boleh kata begitu. Baik, kemudian dia kata ungkit Nabi Musa akan nikmat Allah kepada Bani Israel. Ini nak main cerita ni, baru nak main cerita tentang yang kata Israel, yang kata Bani Israel. Apa kaitan mereka dengan Nabi Allah Musa alaihi salam? Ni cerita dia nak main. Firman Allah, wa idh qala Musa liqaumi, dan ketika berkata Nabi Musa kepada kaumnya, ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum, wahai qaumku, ingat olehmu akan nikmat Allah ke atas kamu, iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Kerana menjadi Allah daripada kamu itu beberapa banyak anbiya. Nabi Allah Musa alaihi salam ungkit kepada Bani Israel. Nabi Musa kata, hampa jaga baik-baik. Hampa ni patutnya mau bersyukur pada Allah. Pasal apa? Pasal berapa banyak Nabi dibangkitkan daripada kalangan Bani Israel. Tuan, kita flashback balik. Dia start tang mana ni cerita tentang Bani Israel ni? Dia start tang mana? No, kita gostan sikit lagi daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan, dia musuh ketat dia yang tak puas hati kat dia ni, siapa dia? Raja Namrud. Tak puas hati dekat Nabi Ibrahim. Oleh kerana tak puas hati, maka Namrud betul-betul buat zalim kepada Nabi Ibrahim dan orang yang ikut Ibrahim. Cari pasal, cari jalan, cari cara macam mana nak buat bagi Nabi Ibrahim dan orang yang ikut dia susah. Dia buat zalim kepada Nabi Ibrahim ni tahap yang cukup maksimum. Sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terpaksa hijrah daripada kampung laman dia. Tak tahan, kena tekan dengan Namrud ni. Jahat Namrud ni. Asal-asal kampung laman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di mana? Di selatan Iraq. Hari ini Iraq tu belah selatan. Dulu dalam sejarah lama disebut Mesopotamia. Sana ni. Itu kawasan asal kampung laman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dekat-dekat dengan Babylon. Kalau dalam tafsir dia sebut negeri Babel. Negeri Babel itu Babylon. Dia ada belah selatan Baghdad hari ini. Tak tahan, kena tekan dengan Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan orang-orang yang nak ikut dia, termasuk salah seorang sepupu dia yang bernama Nabi Lut alaihissalam, hijrah keluar daripada kampung, bawa diri nak lari daripada kekejaman dan kezaliman Namrud. Daripada selatan Iraq ni pergi sampai Syria,
Kalau ada peta dunia kita boleh tengok berapa jauh perjalanan dia. Daripada Iraq ni naik di ke atas pergi sampai ke Syria. Syria kawasan Syam dulu. Syria, Jordan, Palestin itu semua Syam dulu. Bawa diri ni pergi sampai ke sana, sampai ke sempadan Turki dengan Syria. Pergi sampai ke sana, kemudian masuk main ke Baitul Maqdis. Ini zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Masa tu Baitul Maqdis ni dipanggil bumi golongan Kan'an. Anda pernah dengar cerita orang yang belot kepada Nabi Allah Musa alaihissalam daripada satu orang Kanan. Nabi Allah Musa tiba-tiba kerana orang lemak duit dekat dia, orang bagi imbuhan kepada dia, maka akhirnya digunakan khidmat dia. Sebab dia orang bagus, dia orang yang mustajab doa, digunakan khidmat dia untuk tolong doa kepada Allah supaya Allah binasakan Nabi Allah Musa alaihissalam. Daripada orang Kanan Nabi Musa, orang beli dia dengan duit. Dalam tafsir lama dia buat nama orang tu dengan nama Bal'am. Tafsir lama dia kata Bal'am bin Ba'urah. Dia kata cerita yang tidak dibuktikan kesahihannya, tapi ceritanya macam tu. Dia ni daripada Bani Kan'an. Dan bila main nak bertembung dengan Nabi Musa, dia pun angkat tangan ni. Orang banyak duit doa bagi jahanam Nabi Musa, dia pun angkat. Dia nak sebut, ya Allah binasakan Musa. Dia nak sebut tu, Allah hantar malaikat twist lidah dia. Dia sebut, ya Allah binasakan Bani Kan'an. Dia kata awak ni nak sebut Musa, dia tu keluar Bani Kan'an. Golek-golek kepala, sebut lagi, ya Allah binasakan Bani Kan'an lagi. Dia kata kami bayar duit kan, so doa bagi dia melingkup. Yang doa bagi kami lingkup pasal apa? Ini cerita di dalam tafsir macam tu. Dia ni daripada apa? Bani Kan'an. Mereka ni orang yang menduduki Baitul Maqdis. Mereka terkenal sebagai orang-orang yang gagah, kuat dan perkasa. Tubuh badan besar-besar mereka ni. Dalam tafsir cerita panjang tentang benda. Nabi Ibrahim AS dengan Nabi Lut dengan orang yang ikut dia Nuh daripada selatan Iraq berjalan pergi sampai ke sempadan Turki, Syria, pusing balik mai ke Baitul Maqdis, lintah semenanjung Sinai. Sekali lagi kita dibaca dalam tafsir ni, dia sebut cerita pasal Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel disesatkan oleh Allah di Padang Teh. Padang Teh itu di mana? Di semenanjung Sinai. Satu padang pasir yang berkeluasan 61,000 kilometer persegi. Hari ini ada lagi. Duduk dia di mana? Duduk dia di arah utara Laut Merah. Kalau kita tengok peta Jaziratul Arab, semenanjung Arab tu Laut Merah pergi sampai ke hujung terusan Suez. Tepi dia tu. Di situlah semenanjung Sinai ataupun padang pasir Sinai. Di situlah Nabi Musa, Nabi Harun dan orang-orang dia, Bani Israel, disesatkan Allah selama 40 tahun. Yang cerita kata sesat 40 tahun ni cerita daripada mana? Daripada hadis dhaif ke? No, daripada Quran. Sebut 40 tahun sesat. Sesat macam mana? Sesat daripada pagi, daripada kuntau berjalan di padang pasir tu, duk kuntau jalan nak keluar daripada padang pasir tu. Start daripada pagi sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam gelap, sampai cerah pagi esok, tengok tangtu juga. Yang ni yang kata pimai-pimai tangtu tu yang ni. 40 tahun tuan, bukan 4 hari, bukan 4 minggu, bukan 4 bulan, bukan 4 tahun, 40 tahun sesat duk kuntau dalam padang pasir Sinai yang disebut sebagai Padang Teh. Ni benda tu jadi macam tu. Dan kemudian Nabi Ibrahim AS dia lintah gurun Sinai ni sampai ke Mesir. Nabi Allah Ibrahim AS bila sampai di Mesir, raja yang memerintah Mesir pada masa itu pula tengok isteri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah ni, tengok sudah kedip mata. Kata raja nak kaya. Dia tengok bini Nabi Ibrahim yang kata Sarah ni. Nabi Ibrahim isteri pertama dia nama Sarah, menikah tak ada anak. Tak ada anak. Sarah ni cantik. Bila Nabi Ibrahim sampai di dalam hadis Muslim ada cerita benar. Bila sampai pergi menghadap raja tengok, dia tak tengok Ibrahim, dia tengok bini Ibrahim. Dia betul. Terpikat dia. Dan dia minta bini Nabi Ibrahim ni. Sampai Nabi
Sampai isteri Nabi Ibrahim, Sarah ni sampai berdoa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, aku orang baik-baik, takkanlah engkau nak serahkan aku kepada orang yang macam ni. Allah makbulkan doa dia. Akhirnya tak jadi apa. Raja pun tak biar apa-apa dekat dia. Bahkan raja hadiahkan pula satu orang perempuan yang bernama Hajar, yang juga sangat cantik, kepada Nabi Ibrahim AS, yang kemudiannya Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar ni pula. Hasil daripada menikah dengan Hajar ni, Nabi Ibrahim dapat anak nama Nabi Ismail. Ini yang korban baru lepas ni. Inilah cerita dia. Dapat anak dengan Hajar, dapat anak nama Ismail. Allah Subhanahu wa taala meraihkan naluri manusia. Sarah isteri pertama menikah punya lama tak ada anak, tiba-tiba apabila Nabi Allah Ibrahim AS menikah dengan Hajar, terus dapat anak, dia sikit rasa. Yang zaman kita dah lah, kawan-kawan kita yang menikah ditakdirkan Allah tak ada anak. Kadang-kadang bila orang jumpa ni, tertanya, anak sulung lu berapa lah ni? Dia tak ada anak, dia rasa sikit. Tapi lama-lama dia dah biasa dapat. Dia kata, saya tak ada rezeki, tak ada anak. Oh, minta maaf kau yang kata. Macam tu perasaan manusia. Kadang-kadang dia satu slash main dalam hati dia. Bunyi gedung. Apabila Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, dapat anak Nabi Ismail AS. Allah raih naluri Sarah yang menikah lama dengan Ibrahim, tak ada anak. Allah perintahkan Nabi Ibrahim bawa isteri yang bernama Hajar dengan Ismail ni pergi ke satu tempat yang ditentukan Allah, tinggal daripada di sana. Di situlah bermulanya sejarah Makkah. Tinggal di satu tempat kering kontang, manusia tak ada, sumber mata air tak ada, apa benda pun tak ada, ditinggal di sana. Nabi Ibrahim oleh kerana perintah Allah, dia taat, dia pergi, dia letak di situ. Dia pun pacu pula, tak berani belakang. Hati ni Allah saja yang tahu, tapi Allah suruh apa nak buat. Tinggallah dua beranak ni di situ dengan susah, dan di situlah dia main cerita-cerita yang kita baca, cerita tentang asal usul Zam-Zam. Bukan Zam-Zam Tower, ayam Zam-Zam. Dia main cerita tentang asal usul ibadat sa'i, daripada Safa ke Marwah, naik atas bukit, tengok ke arah Kaabah apa semua. Dia ada cerita dia asal usul kepada ibadat itu. Dia main cerita tentang asal usul ibadat korban. Inilah satu-satunya zuriat dia, Ismail ni. Dia tiba Allah suruh sembelih anak tu. Dia main macam-macam cerita bina Kaabah, bina Baitullah. Nabi Allah Ibrahim AS dengan dibantu oleh anak dia Nabi Ismail, dia konstruk satu building dinamakan Kaabah di tapak yang ada pada hari ini. Benar-benar di semua main. Dalam masa yang sama, cerita pula tentang sepupu yang kata Nabi Allah Lut AS yang menemani Nabi Ibrahim semasa dia berhijrah lari daripada kekejaman Namrud tadi. Nabi Lut AS jadi Nabi, dan dia diletakkan sebagai Nabi kepada kaum yang tinggal di Sadum. Di mana Sadum ni? Di Laut Mati, Jordan hari ini. Itu Sadum. Asyai daripada nama Sadum, Sin dan Waumin, Sadum. Hari ini orang panggil Sodomi, liwat. Pasal apa? Ambil sempena nama kampung yang kaum Nabi Lut duduk dulu ni, kampung Sadum. Maka orang yang mengamalkan liwat Sodomi ni, maka dipanggil Sadum. Dia ada cerita rupanya. Jadi ada orang putih, tiwara saya tak tahu. Sadum, nama tempat tu sampai hari ni ada. Kalau kita pergi ke Jordan, ada lagi Bukit Sadum, ada lagi sampai hari ni, yang menjadi tempat kaum Nabi Lut dihempak, diterbalikkan bumi sampai jadi Laut Mati. Jibril alaihissalam dengan beberapa malaikat dihantar Allah untuk nak dimusnahkan kaum Nabi Lut. On the way nak pergi itu, singgah dekat Nabi Ibrahim, yang pada masa itu Nabi Ibrahim duduk di negeri bersebelahan dengan Sadum. Singgah beritahu dekat Nabi Ibrahim, kata kami on the way nak pergi ke sana, kami punya operasi cantas kami ini
Di sana, bukan di sini. Di Sadum. Allah suruh kami musnahkan kaum Nabi Allah Lut yang mengamalkan liwat. So kami on the way nak di sana. Allah suruh singgah dekat Tuan, bagi tahu dekat Tuan, isteri Tuan Sarah, isteri pertama yang tak ada anak tadi, Sarah akan mengandung dan akan melahirkan satu anak laki-laki yang anak tu akan jadi Nabi. Namakan anak itu dengan nama Ishak. Pada masa tu Nabi Allah Ibrahim AS umur berapa? 100. Umur dia masa tu 100 tahun. Dia tengok, betul kan malaikat awak main melawak tu ni? Betul kan malaikat ni? Awak main tu abang kata aku umur 100 ni nak dapat anak kecil apa semua ni, apa ni? Dalam tafsir ada cerita benar. Apa yang Allah sebut jadi tak jadi. Sarah mengandung dan melahirkan satu anak laki-laki, diberi nama Ishak, yang kemudiannya Ishak ini menjadi Nabi. Nampak tu kan, Bani Israel punya keturunan daripada Nabi Ibrahim, Nabi dia punya sepupu dia Nabi Lut, Nabi turun mai bawah, anak dia Nabi Ismail, Nabi, anak dia Nabi Ishak, Nabi. Ni semua ni keturunan ni, Nabi, tuan Nabi, bapa Nabi, anak Nabi, cucu Nabi. Nabi Ishak AS kemudiannya menikah. Lepas Nabi Allah Ishak AS menikah, dapat pula anak, satu anak kepada Nabi Ishak dinamakan Nabi Yaqub. Anak kepada Nabi Ishak nama dia Yaqub. Yaqub ni lah yang dipanggil Israel. Itu dia baik tahu. Yaqub ini dipanggil Israel. Dalam bahasa Ibrani, Israel membawa maksud kekasih Tuhan. Kemudian kita marah dengan mereka, kita kata ni puak Israel ni tak guna. Itu kekasih Tuhan tu. Makna Israel tu kekasih Tuhan. Dan satu translation lagi dia kata apa? Makna Israel itu ialah tentera Allah. Perkataan Israel itu makna dia kekasih Allah, tentera Allah, dan makna dia hamba Allah. Perkataan Israel itu. Dan anak cucu kepada Nabi Allah Ishak AS, anak cucu kepada Nabi Allah Yaqub AS, anak cucu dia sampai Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf AS, ni semua dipanggil Bani Israel. Anak cucu kepada Israel, yang Israel itu pada asalnya dinisbahkan kepada Nabi Yaqub AS. Dia start kamu cerita dia. Start daripada situ. Hebatnya Bani Israel ni pasal apa? Pasal mereka berasal daripada keturunan Anbiya, keturunan Nabi-Nabi, sampailah kepada generasi selepas itu adalah Nabi Allah Yusuf AS. Habis cerita sampai dekat tu, dia skip main beberapa orang Nabi, dia main pula kepada Nabi Allah Musa AS. Ini yang kita nak baca ni. Nabi Allah Musa AS ini adalah keturunan yang ke-6 selepas daripada Nabi Yaqub AS. Keturunan yang ke-6. Cucu, cicit, piut, apa-apa semua dia main kepada Nabi Allah Musa AS. Maka Nabi Musa juga adalah Bani Israel. Pasal dia keturunan daripada Nabi Yaqub yang dipanggil orang dengan nama Israel. Nabi Allah Musa AS adalah Bani Israel. Dia main cerita Nabi Musa pula, dia pula ditakdirkan hidup zaman apa? Zaman Fir'aun. Kalau moyang dia dulu Nabi Ibrahim hidup zaman Namrud, sampai zaman dia ditakdirkan hidup di zaman Fir'aun yang cukup zalim, yang cukup kejam. Ahli sihir Fir'aun dan beritahu kata apa? Dia kata akan beranak satu budak laki-laki daripada Bani Israel. Sebab Fir'aun bukan Bani Israel. Fir'aun adalah peribumi Mesir. Ada pihak kata dia ni daripada kalangan Kipti. Dia ni peribumi Mesir. Jadi pemilihan Israel ni bukan anak jadi. Dia pada orang luar main kat kita. Jadi dia ada diskriminasi, tak suka kepada Bani Israel. Maka ahli sihir dia beritahu dekat dia, tuanku sikit hari akan lahir satu budak
budak ni daripada Bani Israel, dia ni akan meruntuhkan kerajaan Tuanku. Bila Fir'aun dengar, dia arahkan semua jentera yang ada, pergi cek tiap-tiap pintu rumah. Kalau ada perempuan mengandung, tengok. Kalau beranak main anak laki-laki, dan mereka Bani Israel bunuh. Nabi Musa panak tembok. Mak dia ambil dia, dia buat peranyut dalam sungai Nil. Allah hadaplah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Hanyut-hanyut bakui mai jumpa ke bini Fir'aun duk mandi sungai. Tengok, oh budak ni, tengok saja Allah campakkan rasa kasih dalam diri Asyah, isteri Fir'aun ni. Tengok-tengok, oh berkenan terus budak ni, bawa balik istana. Bila bawa balik, Fir'aun tengok ni budak apa, laki-laki ni, kita tak tahu anak siapa, tak lagi dia Bani Israel, tak lagi dia ni ahli sihir, kita duk bagi tahu. Bini ni, tu yang kata bini, tuan-tuan yang ada buat main ni bang. Yang kata bini ni, B-I-N-I ni, dia boleh bagi lembut satu orang yang cukup. Dia boleh kata, abang, apalah abang, budak baru beranak, tapak kaki besar 2 jari, kita ambil, kita belah, dia tak kenal siapa mak pak dia, dia kenal abang ayah dia, saya mak dia, saya belah dia, kita bagi kasih sayang kat dia, kita bagi pendidikan dekat dia, kita besarkan dia di dalam rumah kita. Takkanlah dia nak lawan abang. Dia buat itu, abang, dia kata tu bergeri, jatuh Fir'aun ni yang kata bini. Yang kata bini ni, dia kata apa bang, dia kata kita belah dia, kita yang ajang dia, kita yang didik dia besar dalam rumah kita, dia hari-hari tengok muka abang, tengok muka saya, takkanlah dia ni yang nak jatuhkan abang esok. Dia main duduk esok tersebut lagi sekali goncang jantung dia kata okey, tak apa, budak ni seorang yang aku lepas, tak lain bunuh. Wa makaru wa makarallah. Rancanglah macam mana pun strategi, Allah juga ada strategi dia. Orang yang hendak cari nak bunuh tu, Allah hantar masuk dalam rumah. Sehingga sampai satu masa jadi satu kes ini garapan daripada cerita-cerita dalam Quran. Sampailah satu hari jadi satu kes ketika Musa belum jadi Nabi lagi. Dia satu orang muda yang segak berdaya. Tiba-tiba jadi satu kes, ada bergaduh di dalam Mesir. Satu Bani Israel, keturunan Musa. Satu lagi anak jati Mesir, keturunan Fir'aun. Bergaduh. Musa lalu dia masuk campur. Dia pun penampak dekat anak jati Mesir. Dia mati tahun tu. Zaman tu tak tahu lagi pasal heart attack. Dia mungkin dia ada heart attack, tak tahu. Kena ke tebak atas dia tu mati. Tanya-tanya, rupanya ini anak jati Mesir. Dia kata ni semua nak elok hujah. Saat lagi dia elok-elok, dia kata Fir'aun nanti marah kat aku. Sebelum benda jadi kelam kabut, dia galak beg, dia tahu. Nabi Allah Musa AS ni terus galak beg, lari daripada bumi Mesir. Lari pergi ke Madian. Nama satu tempat, Madian. Madian ni di mana tuan-tuan? Somewhere di sebelah Jordan sana. Di sana, di Madian pula ada Nabi Yusuf, ada Nabi Syuaib alaihissalam. Bila dia sampai di sana, dia sampai saja nak jadi cerita. Orang duk beratung nak ambil ayam daripada telaga. Dalam duk beratung tu ada anak dara Nabi Syuaib. Duk beratung tu tunggu bidang lambat. Ada satu telaga duk tutup batu besar, siapa pun tak boleh buka. Dia pun sampai, dia penat body dia hantar seorang dia ada. Bila benda jadi macam tu, anak dara ni tengok tak jari. Siapakah gerangan pemuda ini? Balik abang dekat Nabi Syuaib. Nabi Syuaib kita panggil dia main. Bila direngkahkan cerita, akhirnya Nabi Musa kahwin dengan anak Nabi Syuaib. Duduk, riwayat tidak pasti. Ada riwayat kata 10 tahun. Lepas pada menikah, dia duduk dengan Nabi Syuaib 10 tahun. Ada riwayat kata 20 tahun. Yang pentingnya dia duduk dengan Nabi Syuaib. Lepas itu satu hari dia minta izin, dia nak balik ke Mesir. Negeri dia. Nak balik ke Mesir. Dia pun kata pilih. Dalam perjalanan nak balik tu, ada satu peristiwa jadi dalam tafsir cerita panjang. Dia nampak cahaya lah apa semua. Dia diangkat menjadi Nabi. Baru dilantik menjadi Nabi. Dengan pertabalan dia sebagai Nabi,
maka dia sudah membawa risalah. Dan dia sampai sahaja di Mesir, dia tulis jumpa Fir'aun, cuba untuk nak berdakwah kepada Fir'aun. Dia masa itu dia minta tolong dengan Nabi Allah Harun alaihissalam, yang Nabi Harun ini tua setahun daripada dia. Minta tolong, dan Allah lantik Harun menjadi Nabi dan juga menjadi orang kanan dia. Allah kata, izhaba ila Fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Tuhan kata, wahai Musa, wahai Harun, hamba dua-dua pergi jumpa Fir'aun. Cakap letak kat dia, mana nak tahu dia boleh ingat sikit siapa diri dia, dan nak cantik lagi dia takut pada Allah. Pergi. Barulah damai cerita panjang yang kita dah baca dalam tafsir yang panjang-panjang tu. Dia sampai di sana, Fir'aun ni akhirnya tengok orang main balik dan sebagainya, akhirnya jadi duk lawan sihir pula. Lepas tu lempang tali jadi ulang banyak. Allah perintah kat dia lempang tungkat jadi ulang besar, makan ulang-ulang ahli sihir Fir'aun. Ni dalam Quran saja. Ahli sihir Fir'aun bila tengok macam tu, dia berkata, ini bukan sihir. Apa yang Musa bawa ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Kami alim dalam ilmu sihir. Ini bukan ilmu sihir. Ini mukjizat daripada Tuhan. Dia berkata, sengak-sengak dia pergi jumpa Nabi Musa. Dia berkata, Musa, kami beriman dengan Tuhan hang. Fir'aun bila dapat tahu macam tu, dia main darah tinggi. Dia main darah tinggi. Dia main pelapis, tes, tak boleh baca. Tak boleh baca. Dia main hangat. Dia perintahkan suruh bapa, suruh pergi tangkap ni semua ahli-ahli sihir dia, yang dia duk belah mereka, yang dia duk bagi makan minum kat mereka, yang dia bagi senang dekat mereka, yang selama ni dia duk bagi kemuliaan kepada mereka, yang hari ni mereka tinggal dia pergi beriman dengan Nabi Musa. Dia panggil, dalam Quran cerita apa? Dia perintahkan supaya dihukum mereka ni semua, kerat tangan dengan kaki berselah, kerat tangan kanan, kerat kaki kiri. Fir'aun ni hasil daripada darah tinggi dia yang sampai tak boleh baca ni, dia ni tindakan gila macam tu. Nampak? Nabi Allah Musa alaihissalam, bila keadaan ni makin lama makin tegang, makin tak elok cerita dia dengan Fir'aun. Bila keadaan dah jadi sampai macam tu, maka akhirnya Nabi Allah Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala suruh keluar daripada bumi Mesir. Sebelum tu Allah subhanahu wa ta'ala turun malapetaka bala dekat golongan yang ada di bumi Mesir ni. Kalau dalam Quran cerita, mula-mula buat main taufan, lepas tu buat main pula cerita belalang apa, lepas tu dia main pula bala dalam bentuk apa, bafadah apa, kapal. Dia main pula kat mereka ni bala dalam bentuk kutu, hama apa ni. Dia main dekat mereka ni dalam bentuk bala, dalam bentuk ayat, semua jadi darah. Ni semua Quran tadi. Ni semua kena kepada penduduk Mesir ni. Katak ni sampai tang mana pun katak. Bukan cakap buka ayuk nak makan katak lompat keluar, bukan cakap buka peti air, tak ada lagi pasal tu. Kalau ada buka katak juga lompat keluar, sampai masuk dalam selimut nak tidur, tarik selimut katak dia lompat keluar. Dia jadi satu bala dengan katak ni. Bifda, orang Arab panggil bafar, jamak plural kepada katak ni. Dia main ayam ni, ayam simpan dalam bekas, ayam simpan dalam tepayan, ayam yang simpan dalam kulit, dalam geripa, dalam apa, semua tuang keluar darah. Bala Allah subhanahu wa ta'ala hantar main kepada dia. Bila keadaan jadi macam tu, dia cari siapa? Dia cari Nabi Musa alaihissalam. Dia berkata, Musa ni nampak jadi kawan ni, kami minta tolong hang satu, tolong doa dekat Tuhan supaya ni semua ni stop bang. Ni belalang-belalang ni semua panggil stop bang, ni katak-katak ni darah ni segala hama, kutu, segala apa ni belalang ni semua panggil stop bang. Kalau hang boleh minta Tuhan hang bagi stop benda ni, kami beriman, tak ada masalah. Musa pun minta doa, minta kepada Allah. Allah berkenan. Bila Allah berkenan saja, mereka tak patuh kepada janji mereka dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Benda ni berlaku di kalangan baik Bani Israel, baik anak janji Mesir, sama saja. Mereka tak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya keadaan jadi makin tegang, maka Allah perintahkan
Nabi Musa berunduk daripada kawasan yang tegang ni. Terus duduk bergasak lah, tak akan selesai masalah. Unduk ke belakang dulu, lari daripada keadaan yang tegang. Inilah berlaku lintah Laut Merah, yang pukul laut terbuka, lintah Fir'aun digat ke belakang, dan akhirnya Fir'aun mati di dalam laut. Bila Nabi Allah Musa AS sampai di tebing balik sana, Allah perintahkan dekat Nabi Musa suruh masuk Baitul Maqdis. Itu dia baru sampai Baitul Maqdis. Suruh masuk Baitul Maqdis. Bila sampai di sana nak masuk, takut sebab Baitul Maqdis dikuasai oleh orang-orang yang kata dari ini. Di antaranya ialah golongan Kanaan yang ganas, yang besar, yang kuat, yang hebat ni. Mereka yang kontrol Baitul Maqdis. Bila Allah perintahkan Nabi Musa dengan Bani Israel suruh masuk berperang lawan dengan mereka tu dan kuasai Baitul Maqdis. Pada masa tu geng Nabi Allah Musa AS, Bani Israel, dia kata apa? Dia kata tak apa Musa, hampi dengan Tuhan yang lawan, kami tunggu nanti. Ni ayat yang akan datang kita dibaca. Dia kata fazhab anta wa rabbuka faqatilan inna hahuna qa'idun. Hampilah tabah, dia kata pi hang ajak Tuhan ambil lawan, menang, buat itu kami dipi. Kacau kan. Dengan kerana mereka engkar perintah Allah dan perintah Nabi Musa, hukumannya apa dia? Mereka disesatkan di padang pasir Sinai selama 40 tahun. Ini cerita Bani Israel. Cuba kita baca tengok cerita dia ni. Apa dia nak baca di sini? Dia kata wa idh qala Musa liqaumi, dan ketika berkata Nabi Musa kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wahai kaumku, ingatlah olehmu akan nikmat Allah Taala atas kamu. Idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Kerana menjadikan Allah daripada kamu itu berapa banyak anbiya yang kita cerita tadi. Keturunan Bani Israel ni Nuh, start daripada Nabi Ibrahim, Nabi sampailah kepada Nabi Allah Musa AS. Berapa ramai Nabi dilantik daripada Bani Israel. So Nabi Musa sebut balik benda ni dekat mereka. Hampa patut mau syukur, dalam banyak-banyak bangsa manusia Allah pilih bangsa kita untuk ramai menjadi Nabi. Dan menjadikan Allah akan kamu itu raja-raja yang mempunyai khadam dan mempunyai kawan dan teman. Kita ni macam raja. Nabi Musa kata. Dia ada satu cerita di sini. Sebuah hadis Nabi SAW. Nabi kata, man asbaha minkum ma'afan fi jasadi, aminan fi syirbi, indahu qutu yaumi, faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Nabi kata siapa yang bangkit pagi ma'afan fi jasadi, badan sehat, siapa pun bangkit pagi sehat elok, boleh bangkit, boleh pergi pancong, boleh masuk, boleh gosok gigi, boleh ambil air semayang, boleh semayang elok. Siapa yang bangkit pagi ma'afan fi jasadi, badan sehat, aminan fi syirbi, negeri dia dulu aman. Pada bangkit, gosok gigi, bersih diri, ambil air semayang, keluar daripada rumah nak main masjid, tak ada siapa pun nak berjalan pun tak ada. Apa tak lagi nak tahan kuih ke apa, tak ada. Boleh keluar elok main masjid, tak ada siapa kacau. Nabi kata apa? Aminan fi syirbi, mempunyai negeri dan daerah yang aman. Bangkit sehat, negeri aman. Wa indahu qutu yaumi, dan di rumah dia ada makanan yang cukup untuk sehari tu. Sehari lah. Kalau ada makanan cukup untuk makan pagi sampai nak tidur tak lagi, ada makanan nak makan. Nabi kata faka'anna ma'izat lahu dunya bihadafiriha, maka seolah-olahlah dia ni diberikan dunia dan segala isi. Cukup baik. Siapa dapat tiga benda ni? Bangkit pagi sehat, aman, tak ada kekacauan, tak ada rusuhan, tak ada pembunuhan sana sini.
Dan ada makanan cukup sampai nak tidur malam saja. Nabi kata siapa dapat yang tu, dia macam dapat dunia dan isinya. Nah, abang apa tuan? Nikmat kesihatan. Tuhan bagi ni kosong tuan. Nikmat kesihatan. Berapa banyak orang berbobot kaki hospital. Berbobot kaki hospital. Untuk kalau pergi di General Hospital, pergi sampai SKL, Kuala Lumpur, pergi sampai hospital kerajaan ada ni, orang perempuan tak bersalin ni, pergi katil tak ada. Sampai letak tilam atas lantai, duduk orang tu dulu. Nak tunggu nak masuk operation theater, duduk atas tilam tu dulu. Hak main kerjaan lagi, tilam pun tak ada. Pakai lapik-lapik, duduk nonton. Nah. Tuhan nak mana? Tak ada. Ni hak sakit ni. Duduk di hospital tu, dia pun sama tua dah dengan doktor ada kerja di hospital. Dia ni sampai doktor tu kata, you ada lagi tak? I dah tukang pergi hospital mana balik mai you ada lagi. Dia kata buat macam mana? Orang tu kata dia ni suruh balik, kamu balik. Orang suruh dia balik, dia tak mau balik. Ada ni duk minta balik, doktor tak mau balik. Ni dia ni, orang ramai suruh balik, dia tak mau balik. Dia duduk, dia kata dia tak sihat. Kita ni boleh macam ni punya sihat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak mau syukur dengan Tuhan ni apa hal dengan kita. Bangkit pagi boleh sihat, boleh duduk sembang elok, boleh duduk cakap elok, makan minum elok dan sebagainya. Negeri aman, boleh bergerak sana sini, makanan apa nak cukup sampai malam. Dan kita bukan sampai malam, kata sebulan ni peti air tu boleh sarap kita. Peti air tu buka tu buah handphone boleh jatuh. Punya Allah. Buka pintu peti air tu buah handphone berapa turun, beribu-ribu laman turun main. Tu tak boleh tengok dalam store lagi dengan biskut Mary, cara biskut Mary yang biskut Pak Jagi Tawang dengan cara Pak Jagi Tawang dengan dua-dua tak expired, tak ada makan buang. Ada tuan ni, ada dalam masyarakat kita ni yang Allah bagi mewah sampai macam tu pun ada. Kali nanti ni expired dah ni, bila expired? Tahun lepas expired tu ada lagi dalam store. Buang, jangan duk makan, jadi keracunan. Sampai macam tu tak boleh makan makanan. Tak bersyukur lagi. Nabi SAW kata, man asbaha minkum ma'afan fi jasadi, bangkit pagi badan sihat, aminan fi syirbi, negeri duduk, daerah dia duduk aman, wa indahu qutu yaumi, satu hari ni makanan doa ada dekat dia, fa ka'annama hidat lahu dunya bi hadzafiriha, dia macam dapat dunia dan segala isinya. Satu orang pula daripada kalangan Bani Israel, ada rumah, ada isteri, ada pula pembantu rumah. Satu hari tak puas hati, dia pergi jumpa Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia pergi jumpa Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia pergi kata dekat Abdullah bin Amr bin Al-As, dia kata, aku orang muhajirin yang miskin. Dia kata dekat Abdullah bin Amr bin Al-As, aku ni muhajirin daripada Mekah naik ke Madinah. Aku muhajirin yang miskin. Tolonglah, dia kata, tengok hal aku ni. Abdullah bin Amr bin Al-As tanya dia balik. Dia kata, hang menikah dah? Tanya dekat muhajirin ni, hang menikah dah? Dia kata, menikah lah. Abdullah bin Amr bin Al-As tanya dia, hang ada rumah dah di sini? Dia kata, rumah ada lah, rumah kecil lah. Abdullah bin Amr bin Al-As tanya dia, dalam rumah ada tak satu qadam pembantu yang membantu meringankan kerja rumah? Dia kata ada lah. Dia kata yang tu ada lah. Dia kata. Abdullah bin Amr bin Al-As kata, kalau macam tu hang raja dia. Hang bukan orang miskin, hang raja. Pasal apa? Pasal hang ada bini, hang menikah, hang ada rumah untuk duduk, dan hang ada khadam pula seorang boleh duduk tolong hang, bantu hang buat lagu-lagu ni dan sebagainya. Kalau macam tu, anta malik, hang ni raja. Dia kata, hang bukan orang miskin, hang bukan orang susah. Itu riwayat yang bawa main dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia cerita macam tu. Maka ayat yang kita baca tadi, dia kata, ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan.
Allah jadikan kepada kamu Bani Israel keturunan Nabi-Nabi punya ramai. Bahkan Allah jadikan kepada kamu ni mulukan, menjadi raja-raja yang ada di dalam negeri ini. Raja maksudnya apa? Bukan raja tu saja, bahkan hang ada rumah, ada bini, ada pembantu dan sebagainya, hang raja. Kalau berdasarkan kepada kata Abdullah bin Amr bin Al-As, mana kata senang? Tentu orang Malaysia ni senang. Nah, kalau tak senang, puak Indon dengan puak Bangla tak main sini. Dia main pasal apa? Pasal di sini senang. Senang main di sini, mau rajin tidak yang boleh. Mau rajin, ada rajin boleh hidup di Malaysia. Kalau penyegat ni, terus saya kata duduk Malaysia, hidup Brunei pun susah. Kalau penyegat, kalau rajin, ada kenderaan dan ringan tulang mau buat kerja, ada tak berhenti disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Allah Musa alaihissalam dia ungkit benda ni kepada Bani Israel. Hampa ni Tuhan dah bagi dah terlebih dah dekat hampa ni. Jangan hampa jadi manusia yang tak tahu nak bersyukur kepada Allah. Akan seorang daripada sekalian alam ini selain daripada kamu, daripada bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi akan kamu barang yang tiada memberi akan seorang pun daripada sekalian alam ini selain daripada kamu. Bahkan Tuhan bagi ke hampa ni hak Tuhan tak bagi dekat umat lain. Apa dia? Daripada mana, iaitu manisan dan juga burung salwa yang diturunkan di padang Teh ketika sesat mereka 40 tahun. Dalam pada duk sesat tu hukuman Allah. Pasal mereka bantah tak mau nak masuk Baitul Maqdis. Pasal mereka kata dekat Nabi Musa, tak apa Musa hang ajak Tuhan Nabi lawan dengan mereka tu semua, menang bagi kami tunggu sini. Kerana cakap macam tu, Allah jatuhkan hukum mereka sesat di dalam padang pasir Sinai tu selama 40 tahun. Tuhan takdirkan dalam duk sesat tu pun Tuhan tunjuk lagi kasih sayang dekat mereka. Dalam pada duk sesat tu mereka kata dekat Nabi Allah Musa alaihissalam, dan wahai Musa, tak boleh kami minta dekat Tuhan turun mai satu makanan yang orang lain tak pernah makan dalam pada duk sesat tu. Musa pun minta, ya Allah turun al-manna was-salwa, turun main satu jenis manis-manisan yang tak pernah ada atas dunia ni, tak ada siapa pernah rasa. Bani Israel tak. Turun main salwa ni burung sebesar burung puyuh, turun main duk lari ke kaki dia, burung ni turun main macam main duk surrender dekat depan, main duk lari ke kaki dia pun pegang sebelah makan. Makna kata makanan ni tak ada masalah, bahkan makanan istimewa Allah hantar mai daripada syurga. Namun masih lagi mereka bantah kepada Allah dan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Dan sesatnya mereka di padang Teh ni 40 tahun, sehingga kan Nabi Harun pun mati dalam tempoh sesat tu. Dalam tempoh duduk pusing-pusing di dalam padang pasir Sinai tu, mati Nabi Allah Harun alaihissalam. Setahun kemudian mati Nabi Allah Musa alaihissalam. Mati belum keluar daripada kawasan padang pasir yang mereka sesat. Cumanya dalam hadis saya kata apa? Nabi Musa sebelum dia wafat ni, dia minta kepada Allah. Dia minta, ya Allah, apa pun jadi, biarlah ketika wafatnya dekat dengan Baitul Maqdis. Dia minta dan Allah makbulkan doa dia. Dia wafat tak jauh dah dengan border nak keluar daripada kawasan sesat, nak masuk ke dalam Baitul Maqdis. Ulama tafsir kata apa? Hukuman itu yang menanggung deritanya ialah Bani Israel yang bantah. Tapi bagi Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah sentiasa menaungi mereka dengan nikmat dan rahmat Allah. Kata ulama tafsir yang macam ini. Sehinggalah hadis semua selesai, maka pimpinan Bani Israel selepas wafat Nabi Allah Musa alaihissalam diambil alih oleh orang kanannya yang juga kemudian jadi Nabi tetapi bukan Rasul, iaitu Yusha bin Nun nama dia. Dia take over pimpinan Bani Israel, kemudian mereka masuk ke Baitul Maqdis, lawan dan akhirnya menang. Dan Bani Israel start menguasai Baitul Maqdis. Itu cerita dia. Itu sebab Israel, Yahudi yang ada hari ini, mereka apa jadi by hook or by crook,
Itu mereka kata tanah mereka. Allah bagi dekat mereka secara eksklusif. Allah suruh Nabi Musa bawa mereka pergi duduk di situ. Cuma silap tu nenek mereka dulu pasal bantah tak mau masuk. Kena hukum 40 tahun sesat. Akhirnya masuk. Bumi itu bumi mereka. Jadi kalau hari ini siapa juga masuk campur, walau Amerika Syarikat sekalipun, walaupun bangsa-bangsa bersatu sekalipun, walaupun Europe countries semua sekalipun, apatah lagi negara-negara orang Islam nak kata macam-macam dekat mereka suruh mereka keluar daripada bumi itu, mereka tidak akan keluar. Kerana bagi mereka bumi itu Allah bagi dekat mereka. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata kisah masuk Baitul Maqdis. Wallahu a'lam. Dia buat cerita Baitul Maqdis, kita dah baca pasal mukadimah. Jadi ni dia nak main kisah apa? Kisah akhirnya mereka nak masuk ke dalam Baitul Maqdis. Apa jadi dekat mereka? Dia akan main apa yang kita baca tadi. Ya, saya dah bagi sinopsis tadi dan dia akan ulang balik cerita-cerita itu semua. Sampailah kepada muka belakang tu, ada mai cerita tentang yang dikatakan padang teh, tempat sesat selama 40 tahun tu. Fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan. Maka Allah sesatkan mereka di padang teh itu selama 40 sanatan, 40 tahun dihukum sesat di dalam padang teh itu. Pusing sampai tak tahu punya penat. Rupanya 2 tahun dulu. Tak jumpa punca nak keluar daripada kawasan yang Allah sesatkan mereka. Sampailah habis cerita tu, dia akan main sini kisah 2 anak Nabi Allah Adam alaihissalam. Cerita tentang Habil dan Qabil. Dia akan main sini. Nah, wallahu a'lam. Dia tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.